Semalam pihak kami di Semen Malaysia telah terima satu laporan berkaitan kes Ahlong yang mengenakan kadar faedah lebih 100%. Menurut pengadu, beliau telah membuat pinjaman wang dengan lebih 15 orang Ahlong sejak 5 bulan yang lalu sebagai modal pelaburan pada awalnya. Tetapi malangnya pelaburan tersebut tidak berjaya dan beliau pula terpaksa meminjam dengan Ahlong-Ahlong yang lain untuk melunaskan pinjaman tersebut. Kami difahamkan pengadu dan isteri menerima ugutan seperti gambar keluarga ditularkan, ugutan bunuh dan rumah dibakar. Untuk lebih lanjut, kami kongsikan kronologi kes yang sempat kami rakam bersama pengadu. Okay, so apa tujuan puan dengan tuan datang ke Semen Malaysia? Saya nak settle masalah saya dengan Lu. Bila yang tuan buat pinjaman tu? Start pada bulan 3. Buat sikit. Start pada bulan 3. Bulan 3 Ya. tahun ni? Ya, tahun ni. Berapa lama? Berapa jumlah pinjaman yang tuan buat? Total semua dekat Pinjaman tak banyak pun. Pinjaman sikit saja. Sikit tu berapa? dalam 1,500. 1,500 untuk dengan berapa alun? Seorang alun dalam 1,000, tapi suami banyak buat pinjaman dekat alun dalam banyak tempat lah. Kau estimate lebih kurang dalam 20-30 macam tu lah. Separuh dah settle dah, separuh lagi belum settle sebab dah tak ada duit dah. Nak minta tolong semboyan, tolong settle macam mana yang perlu buat kan. Sebab dah habis banyak sangat dah habis. Sebab dapat duit tu tak banyak. Dapat duit tu dalam, kalau kumpul-kumpul pun tak sampai pun dalam 10,000. Tapi kau dah perlu bayar tu dah 50,000 lebih dah. Ni masih ada lagi nak kena bayar pun. Bincang-bincang pun dah berpuluh ribu juga nak kena bayar. Okay, so start pinjam bulan 3. Ya. Boleh saya tahu sebab apa yang tuan nak pinjam dengan alun mula-mula kes? Itu sebab trading forex. Trading forex, okay. Sebelum ni tuan tak pernah join mana-mana investment lah. Ini pertama kali ataupun macam mana? Nah, Okay. tu dah masa saya kerja Penang, gaji dah banyak. Tu saya pun forex pun dah modal tak ada. Tu saya buat pinjaman dengan tu. Masa tuan join dengan forex tu, tuan ada dapat balik tak pulangan tu? Ada sekali Pernah untung lah. Maksudnya sekali, lepas tu memang loss. pernah sekali 2K USD dapat dalam 8,000. Kira total semua dalam 11,000. Lepas tu loss. Tu modal macam duit gaji apa, ada ambil sikit, tutup depo masuk. Lepas tu duduk seminggu tu loss juga. Tu yang buat dah kerja. Tuan buat pinjaman melalui online ataupun call ke macam mana? Online. Melalui app? Ya. Masa tuan buat pinjaman, tuan ada berbincang tak dulu dengan isteri? Tak. Okay, macam puan sendiri, bila yang puan tahu yang suami ada pinjam dengan alun? Bulan 3, saya ingat kau lah, bulan 3 masa tu dia habis kerja malam. Dia tidur, masa tu kau cuti. Kau check phone dia. Lepas tu dia ada buat macam pinjaman. Lepas tu orang tu offer pinjaman. Kalau nak buat pinjaman lagi, kena bayar dulu. Kena bayar duit untuk dia proses semua tu. Masa tu kau dapat tahu, masa tu memang dah gaduh dah. Gaduh memang teruk dah. Sebab kau memang tak suka buat pinjaman apa semua ni. Kau beli barang apa pun, kau nak kau simpan sampai kau ada duit, kau baru beli. Kau tak suka berhutang. Lepas tu bila dia berhutang macam ni, kami gaduh, memang gaduh teruk masa tu. Lepas tu dia kata okey, dia tak buat. Lepas tu masa tu pun kau pun macam okey lah, dah tak buat kan. Dia kerja malam, kau pagi kerja macam biasa. So tak jumpa bila dia balik rumah. Bila benda tu dia buat, kau tak tahu. Sampailah satu masa tu sebelum puasa, tak silap kau, sebelum puasa, kawan kau ada telefon. Dia cakap kenapa husband minta duit dekat depa. Kami kawan semua sekali minta dekat orang ni 100, minta orang ni 100 tu semua tu. Masa tu baru kau tanya dia buat apa dengan duit dia pinjam kat kawan tu. Masa tu barulah dia cakap dengan kau
dia ada buat pinjaman tempat ni. Bila kau dah tahu benda tu pun masa tu dah macam dah banyak sangat dah, amount dah banyak, dah tak boleh nak, tak ada duit, dah ni masa tu barulah minta tolong adik-beradik ni kan, bayar. Bila bayar yang tu kau ingat dah settle, rupanya ada lagi, bertambah lagi. Suami dia ambil lagi tempat lain, dia macam ambil tempat ni, dia tutup tempat ni, lubang, tutup lubang. dia gali lubang, tutup lubang macam tu. Lepas tu dia tak boleh nak campur lagi, dia akan pinjam lagi 2-3 tempat untuk cover yang satu tempat. Satu tempat ni pun bukannya pokok, just bunga saja. 2-3 tempat nanti nak kena bayar pula. Mungkin dia bagi masa dalam 1 minggu kena bayar. So dia tak boleh nak cover yang ni, dia pinjam tempat lain lagi. Masa puan dapat tahu tu, suami dah pinjam berapa alung dah? Bulan 3 juga kan masa tu? Bulan 3, bulan 4 macam tu. Masa tu pun dah banyak dah, tak silap kau dalam dekat 10 lah. Kau tak boleh nak ingat dah, tapi memang banyak sebab nak kena settle banyak apa semua tu kan. Dah bayar. Masa tu pun dah habis pun dekat 10,000, 10,000 macam tu. Lepas tu pula dapat duit KWSP 10,000. Habis juga banyak. Lepas tu dia ingat selesai, rupanya dia tambah lagi. Maaf tanya, puan dengan tuan ada anak dah? Ada Berapa orang? 3, Yang sulung umur berapa? 8. 8 tahun. Okey, maaf saya tanya, sebelum tuan pinjam dengan Along, keadaan ekonomi family macam mana? Sebelum ni ada yang macam susah juga ke? Sebelum ni senang, lepas pinjam lagi susah ke macam mana? Sebelum pinjaman, Alhamdulillah. Bukan nak kata senang, tapi kau bersyukur dengan apa yang ada. Cukup makan, cukup pakai, tak minta adik-beradik punya ni, boleh mampu bayar rumah. Kau sebelum ni sewa, tapi Alhamdulillah rezeki dapat beli rumah. Okey, gaji dia masa dia kerja kat Penang boleh cover makan, pakai, semua cukup. Tak pernah minta dekat orang nak makan apa semua, Alhamdulillah. Tapi bila dia pinjam untuk melabur dalam forex tu, hidup kami jadi tunggang terbalik dah. Macam kena banyak habis simpanan. Kau ada sikit simpanan untuk sakit anak ke, makan anak ke, sendiri nak beli apa-apa ke, kau ada simpan duit. Kau tak kisah kalau dia nak duit nak beli barang apa, kau akan bagi. Memang kau simpan duit. Kalau dia simpan memang habis macam tu, kau simpan duit. Tapi bila untuk forex, kau memang cakap kat dia, untuk forex memang kau tak bagi. Sebab benda tu macam asyik loss, kau memang tak bagi kat dia macam tu. Untuk dia beli apa, untuk dia makan apa, kau akan bagi. So hidup boleh makan, cukup pakai. Hidup nak kata senang bukan, tapi hidup Alhamdulillah cukup, tak menumpang dengan orang. Tapi bila dah jadi macam ni, hidup ni memang 360 darjah berubah sangat-sangat. Habis duit simpanan, duit tabung haji anak-anak, duit simpanan kau, semua habis. Memang habis betul-betul, kau cakap betul-betul tak ada. Lepas tu pula bila dengan masalah Along ni, dia pun kacau. Dia pula gaji, Along akan potong. Oh, maksudnya kat bank Along pegang? Semua kat bank? Kat bank, gaji Along akan potong. So gaji kau seorang. Kau kerja, tapi bila tak kerja, Along hantar WhatsApp, ugut. Kau fikir anak je, anak kau sekolah, kau tak dapat kerja. Terus balik. Bila balik, kerja macam tunggang balik macam kan, macam tak. So gaji pun bukan dapat banyak. Gaji kau sebulan pun 2,000 lebih je, dalam 2-3 macam tu saja. Tapi bila dah main pun attendant tak elok, sebulan dapat 1,000 lebih. Rumah lagi 800 lebih, gasuh anak-anak lagi, paper susu anak-anak. Anak dia pun 2 ni kembar. So lebih lah sikit untuk mereka. Jadi bila jadi macam ni, memang teruk sangat. Dah harapkan adik-beradik boleh lah nak bagi makan, tumpang makan. Sebab sebelum ni kau tak pernah minta pinjam mereka, kau tak pernah. Semua Alhamdulillah sendiri. Tapi bila jadi macam ni, memang harapkan orang sangat-sangat. Macam tuan,
masa mula-mula tuan pinjam, tuan ada tak macam fikir risiko bila tuan pinjam, fikir tak isteri, anak-anak semua? Ada, tapi sebab saya fikir macam saya dapat bantuan korek ni, tapi ujung Sebab tuan dah pernah dapat laporan yang pulangan yang besar, lepas tu tuan percaya dengan sekali lagi tuan masuk akan dapat balik lah, maksudnya tu. Okay. Lepas tu macam tuan ada nak luah apa-apa tak untuk isteri, maksudnya dengan tuan pinjam Along tu, minta maaf dengan isteri ke, macam mana ke? saya tak tahu dia boleh maafkan saya, memang kesilapan tu mai pada saya. Tapi kalau selepas ni ikut pada dia nak silap saya pun yang saya terimakan. Tak tahu. Okay, macam mana dengan ugutan? Apa ugutan yang tuan dengan puan terima? Dia pun ugut macam dia pun kata kalau tak boleh bayar, suruh suami tu mati lah. Cakap macam tu. Dia kata kalau tak boleh bayar duit, ganti darah. Macam tu. Lepas tu dia kata dia akan kacau family. Satu macam family kau semua, family, kawan-kawan semua dapat WhatsApp ugutan lah. Buat cari dia kan. Kau memang tak pandai WhatsApp sebab macam kau takut, kau tanggung. Sebelum ni dia pernah tukar nombor. Siapa yang pernah tukar? Husband. Nombor lama dia ada buat pinjaman tu kan. So kau tukar nombor, kau beli baru nombor kat dia. Berharap dia takkan buat lagi. Tapi bila main sini, rupanya dia ada buat lagi pinjaman pakai nombor yang baru tu. Tapi sebelum main sini pun kau memang tukar dah nombor baru tu kan. Jadi macam bila kau dah bagi kejayaan kat dia, dia tipu lagi. Rasa macam kau dah tak boleh dah. So kau pegang phone tu. Bila kau pegang phone tu, mula-mula ugut sikit-sikit tu kau boleh macam okay lah, minta maaf, bagi masa. Tapi bila macam lama-lama dia pun ugut, sampai dia pun stalker kau punya Facebook, ambil gambar semua, ada gambar anak-anak. Lepas tu kau satu je fikir anak kau sekolah. Biasalah budak-budak kalau kita larang dia, macam kita kata jangan pergi mana, tunggu kat sini, dia pun macam bukan dengar kan. Kau fikir anak-anak, dan betul-betul fikir anak-anak je. Dia buat macam ni. Macam anak-anak tahu pasal situasi sekarang? Anak-anak macam saya cuma cakap kat dia, ibu ada masalah, abang doa je, abang semayang doa kat ibu. Sebab dia tanya kenapa kita tak balik rumah. Kata ibu ada masalah, nanti doa banyak, kalau selesai masalah kita balik rumah. Anak sulung rindu kat dia. Sebab tidur malam dia yang akan peluk. Anak cakap abang rindu abang. Kita tak apa, doa banyak-banyak kat ibu, nanti kita balik. Sekarang tuan dengan puan duduk asing ke macam mana? Saya duduk dengan kau, husband duduk kat rumah lah. Sebab dia pernah main rumah. Sebab pergi kerja kau bawa kereta, kau bawa anak-anak. Dia pergi kerja bawa motor. Kau takut nanti kat traffic light dia katuk cermin kau, ambil anak-anak kau jadi macam takut. Kalau jadi apa-apa kat kau pernah cakap dengan anak, kalau ibu mati duduk dengan mak. Dengan kau dia panggil mak. Kalau ibu mati duduk dengan mak. Dia tak cakap mak. Kau tak tahu Along punya reaksi macam mana. Kau takut. Kau pun tak boleh tengok apa yang jadi kat abah dia. Kau memang tak mau bagi dia tengok. Kau cuma cakap sekarang ni ibu ada masalah, abang doa saja. Lepas ni kau kasihan. Cakap ibu, abang nak makan ni. Kata tak apa abang, nanti ibu beli.
Anak-anak ada merungut jugalah sekarang. Dia selalu macam nak balik rumah kau, ada orang jual buah. Abang tak makan ni. Kata nanti abang dah, nanti ibu beli. Tapi macam dalam beg duit tak ada duit. Kok masa duduk dengan dia di tempat kerja, bos akan bagi sarapan lah. Kau makan nasi lemak tu sebungkus, esok pagi baru kau makan nasi lemak pula sebungkus tu. Kau tak keluar dengan kawan-kawan, kau cuma makan nasi lemak tu saja. Masa tu kawan-kawan tak tahu lagi. Kau cuma cakap ada masalah keluarga. Masa tu pula sebelum raya ayah kau meninggal. Kau rasa macam masa tu bertalu-talu masalah baik kat kau. Jadi macam dia pun tak tahu kau ada masalah berkaitan dengan Along ni. Kau cuma cakap tak ada selera, ayah tak ada. Tapi masa tu memang kau pekim duit sangat-sangat. Nak bagi anak sekolah, duit makan. Kadang-kadang cikgu suruh beli barang, kau pekim duit. Betul-betul nak jimat untuk anak-anak boleh makan, dia makan. Kau tak makan tak apa. Dulu berat kau 120. Dalam 2-3 bulan tinggal 88. Kau tak makan, sehari je kau makan. Dalam bulan puasa kau puasa minum air, semayang, ngaji. Semayang, ngaji. Kau makan kurma 3 biji. Kau niat esok bertahan kurma tu kau nak puasa. Kau boleh jimat duit sampai macam tu. Memang tak ada duit betul-betul. Dia tak tahu kes ni, maksudnya family besar tak tahu kes yang suami pinjam Along bila? Lepas raya. Sebelum raya pun cuma kau yang tadi saja yang tahu. Sebab kau memang apa-apa kau akan cerita kat dia. Apa reaksi dia? Dia macam terkejut. Kami dalam adik-beradik daripada keturunan lah, keturunan kau tak pernah berhutang dengan Along. Tiba-tiba jadi macam ni. Dia pun macam terkejut. Mula tu dia pun macam tak mau beritahu. Dia pun kata bukan kau yang buat masalah, suami yang buat masalah. Dia pun suruh bagi tahu kat family sana saja. Apa-apa kau cerita kat sana saja. So dia pun akan tolong. Kalau Along ni minta duit, dia pun akan bayar. Tapi tak ada kesudahan. Dia pun macam dah habis simpanan, mak mentua kau sampai habis gadai barang kemas semua, mata-mata nak bayar hutang dia. Kau memang tak ada apa. Memang cakap kau tak ada simpanan apa sebab habis dah. Sampai kau terpaksa pinjam duit kat kawan kau 1,000 untuk makan anak-anak. Untuk kau nak sampai hujung bulan, pampers, susu, ngasuh. Terpaksa pinjam kat kawan. Cuma kawan tu je yang dia tahu masalah kau pinjam Along kan. Kau minta pinjam dia. Tapi macam makin lama makin teruk. Macam makin naik lagi bunga. Memang teruk sangat-sangat. Kau memang dah tak tahan dah. Sebab tu yang mari sini minta tolong. Macam tu sebenarnya bila kali terakhir tuan pinjam dengan Along? Bulan 7. Baru-baru ni bulan 7. Maksudnya bulan lepas lah. Bulan lepas. Okey. Masa mula sekali yang bulan 3 tuan pinjam dengan Along, macam mana boleh tuan terfikir untuk pinjam Along? Maksudnya kawan-kawan sendiri pernah pinjam ataupun family sendiri ada yang pernah pinjam, itu yang membuatkan tuan lagi berani lah nak pinjam dengan Along? Sebab sebelum saya nikah dah, saya dah pernah buat pinjaman belasan tadi. Oh, maksudnya sebelum tuan berkahwin dengan isteri memang tuan dah pernah pinjam lah. Yang tu dah settle dah? Ya, settle. Okey. Itu pun settle selepas berkahwin. Sebab dia pun ada sekali main rumah, main cari saya. Masa tu isteri dah tahu belum? Tuan dah tahu belum? Masa tu kau kahwin dalam seminggu, dia pekak. Dia cakap suami ada buat pinjaman. Masa tu macam, ya Allah, luluh hati. Nak kahwin pun kau buat pinjaman bank juga, nak tolong dia.
Tapi bila dah kahwin, tahu dia berhutang dengan Along pula. Sebab tu bila kau tahu bulan 3 dia pinjam dengan Along, masa tu dah gaduh teruk sangat. Sampai kau memang nak minta cerai dengan dia apa semua. Dia kata okey tak buat. Kau pun percaya. Memang kau percaya kat dia. Memang bulat-bulat kau memang percaya kat dia. Nombor macam simpanan apa semua dia tahu. Kau memang percaya kat dia. Sebab dia suami kau kan. Memang kau percaya kat dia. Tapi dia buat kau macam ni. Macam kalau orang dah memang dah tinggal dah keadaan dia macam ni kan. Tapi mungkin Allah nak beri ujian kat kau. Dapat suami macam ni, kau redha dia lah. Buruk-buruk pun dia macam suami kau. Mungkin Allah nak bagi ujian kat kau. Kau terima dia lagi. Kau agak ada berubah lah lepas ni memang. Betul dia betul-betul. Kau fikir anak je. Khususkan anak je. Tolonglah kalau lepas ni dia nak buat apa, tolong fikir anak tu je. Macam tuan sendiri, macam mana dengan orang cakap kesihatan tuan lepas pinjam ni, macam kurang tidur, makan pun macam mana, bercelaru masalah apa semua, tidur malam tak lena ke apa ke? Ada lepas saya dapat kes yang dah tak boleh nak cover ni, ya yang kawan-kawan tak ada. Tak ada kawan-kawan semua tinggal. Masa dulu ramai lah kawan, sekarang dah tak ada dah. So sekarang maksudnya tuan memang bergantung dengan isteri je lah. Maksudnya isteri je yang setia dengan tuan sekarang. Ya. Macam puan pula macam mana? Murung ke, alami depression ke, apa ke? Kalau kau kat tempat kerja, buat kerja, tapi otak memikir tak pernah habis. Ayam mata ni sampai satu tahap tu kau jaga pukul 3 pagi, kau memang tak boleh lena. Kau fikir saja benda tu. Bangun memang kau fikir. Memang tak boleh nak buat kerja apa. Sakit kepala ni tak payah cakap. Makan memang tak teratur. Kerja pun memang kau tak boleh nak fokus kerja. Bila kau tengok WhatsApp, ugut-ugut, kau balik. Memang teruklah keadaan kau dah ni. Prestasi kau kerja memang teruklah. Sampai kau terfikir nak berhenti kerja kan. Lepas tu bos kau cakap jangan berhenti, ada masalah bincang. Dia tak bagi kau berhenti kan. Baru kau cerita dekat bos, masalah macam ni. Dia kata dia boleh tolong, tapi tolong pun tak banyak. Dia suruh kau pinjam tempat lain lagi sebab nak settle yang ni. Memang teruk sangat lah pinjam dengan Along ni. Memang bahana sangat. Mungkin puan ada nak cakap dengan suami sikit ke? Macam mana? Kau masih hormat dia macam suami. Ayah anak-anak kau masih sayangkan dia. Kau redha dia ujian Allah bagi kat kau dapat suami macam ni. Ujian yang kau dapat, kau masih dengan dia. InsyaAllah kau tak tinggal dia. Cuma satu je kau nak minta. Nak buat apa, tolong bincang dengan kau. Apa pun benda kecil pun, tolong bincang. Fikir anak-anak kita. Setuju. Fikir anak-anak je. Kalau tak fikir masalah kau pun tak apa. Anak je yang penting. Sebab anak nak membesar. Kesian dengan keadaan macam ni. Pernah kau terfikir nak cerai, nak biar dia tanggung sendiri. Tapi kau tak boleh sebab dia suami anak-anak kau. Suami lagi. Kau memang tak boleh nak tinggal dia dengan keadaan macam ni. Kau pun tak mahu satu benda yang buruk jadi kat dia. Kau pun tak mahu tengok dia sakit.
kahwin dengan dia bukan setahun dua. 9 tahun kau kahwin dengan dia. Sebelum ni pun berkawan pun dah berapa tahun dah. Kau terima dia. Cuma kau tak tu je. Apa-apa benda kecil pun bincang, fikir anak tu je. Agak dia berubah lah. Macam mana dengan tuan? Saya pun memang tak mau. Saya masih sayang dia lagi. Kan banyak orang kata dia tak anak, kita dia tak anak. Hidup saya pun dah kosong. Kalau kata dia tinggalkan saya, memang saya kosong. Tu saya hari-hari saya berdoa. Kita minta ke Allah, maka satukan kembali keluarga. Sebab dah sebulan lebih lah saya duduk seorang rumah. Hari-hari fikir anak. Sebab saya pun dah memang betul dah menyesal. Cuma lepas ni memang tak mau. Memang nak hidup macam dulu dek. Macam keluarga tuan sekarang macam mana? Mereka orang tinggalkan tuan ke macam mana? Ada yang bantu tak? Sampai sebelum ni family dia memang bantu. Tapi sampai macam ni, sampai family pun dah tak ada apa nak tolong. Memang tak ada apa lah. Tuan jadikan isteri sebagai grantor ke macam mana? Tak. Memang kalau pinjam atas nama tuan sendiri, tak ada libatkan isteri sekali. Ada sekali. Ada libatkan satu juga. alum. Satu alum jadikan isteri sebagai grantor. Sebagai peminjam. Minjam. Oh. Dia ambil IC code. Kau tak tahu waktu bila dia ambil. Dia guna IC code sebagai peminjam. Yang tu akak tanpa pengetahuan akak. Kau tak tahu. Sampailah dia kau tempat kerja. Dia cakap bila nak bayar duit. Dia kata you pinjam, you tak bayar duit. Saya cakap bila saya pinjam, saya tak buat pinjaman apa. Dia cakap tak tahu, you husband bagi tahu you pinjam. ICU ada dekat saya. Maklumat IC ke ada dekat depa. Saya kata saya tak buat pinjaman apa pun. Dia kata tu dia tak memberitahu. Yang dia tahu saya sebagai peminjam. Bila tanya suami, suami bagi tahu masa tu. Ya Allah. Saya percaya kat dia. Saya tak tinggal dia. Tapi dia buat saya macam ni. Memang masa tu luluh hati. Tapi benda dah jadi. Redha, banyak doa, usaha. Tu je kat fikir. Memang tak tahu macam mana nak abang. Sampai satu tempat kerja dah tahu kan. Dia pun telefon. Malu. Tak payah nak cakap malu. Memang malu sangat-sangat. Tapi mungkin ada ujian untuk kau macam ni. Kau hadap je. Memang susah sangat nak ni kan. Tapi memang kau kena hadap semua ni. Kuat untuk anak-anak. Untuk anak-anak je kau kuat dah ni. Sebab kesian kat mereka je. Asyik tanya Abah. Sebab kalau jumpa pun dia akan balik kat pagar rumah je. Kau kepada kau tak bagi dia masuk. Anak-anak tengok daripada jauh. Bungsu umur berapa kak? Yang keempat umur 3 tahun. Ya, kembar yang adik tu akan tanya dia, Abah mana? Abah mana? Lepas tu kau cakap, Abah pergi kerja, adik tidur dengan ibu dengan mak lah. Kau cakap macam tu je. Budak-budak tu tak apa nak dia sangat kan. Tapi yang abang sulung tanya Abah mana? Kenapa kita tak balik rumah?
Cakap ibu dengan abang ada masalah, abang doa, abang semayang, abang doa dah. Tu je kau cakap. Okay. Macam tuan sendiri, ada tak maksudnya macam nasihat untuk orang ramai yang dah pinjam alung, yang belum pinjam, mungkin untuk nasihat lah sikit. Tak tanya. Jangan mula terjebak lah dengan alung ni. Walaupun sikit pun pinjaman 100 ke 200 ke, janganlah ambil, janganlah mula. Sebab walaupun macam mana pun pinjaman dengan mereka, tetap kita takkan mampu bayar. Sebab mereka ni macam, mereka akan tipu kita. Bayar yang ni, ada yang ni, ada yang ni lagi. Bila kita nak nasai semua, dia cakap tak boleh lagi, tunggu. Lepas tu bila kita tunggu, bunga naik. Kita pinjam tak banyak pun, 100, 200, 300. Tapi bahana, ya Allah, sampai 5,000 nak kena bayar. Memang teruk sangat. Janganlah mula ambil. Walaupun sikit pun, berlesen ataupun tak, jangan mula ambil. Memang teruk risiko dia. Kalau yang ada family, fikirlah family. Yang bujang pun sama, janganlah terjebak. Memang teruk sangat kau alami ni. Sampai kadang-kadang fikir kau rasa macam nak bunuh diri je. Teruk sangat dia kau ancam kan, sampai nak bakar rumah. Janganlah. Kalau macam untuk nasihat dekat luar yang macam suami, isteri, maksudnya partner mereka yang dah pinjam dengan alung, maksudnya untuk semangat diorang setia ke macam mana ke, macam mana puan sekarang ni? Kau fikir satu je, sebut buruk pada suami kita, tolonglah ada dengan dia. Susah macam mana pun, tolonglah ada dengan dia. Bantu benda yang perlu. Jangan tinggalkan dia. Fikir balik, susah senang sama-sama. Mungkin ni Allah nak bagi ujian kat kita. Kita kena redha, belajar untuk redha. InsyaAllah cari jalan sama-sama nak selesai masalah. Tapi jangan tinggal. Kau pun memang nak tinggal, tapi memang fikir banyak. Kau tak tinggal dia, cuba untuk tolong dia. InsyaAllah Allah tolong. Kau fikir tu je. Macam tadi puan dengan tuan dah berbincang dengan Cik Muhammad kan, untuk settlement apa semua. So puan dengan tuan dah dapat dah macam mana, maksudnya untuk full settlement ke macam mana ke? Sebab memang kau kena dalam 60,000 lebih Untuk kita nego dengan mereka. Tapi kau ada 45,000 je. Tu pun kau pun pinjam merata kat orang. Dah tak tahu dah nak cari mana duit. Dia kawan-kawan pun memang bila dah jadi macam ni, takkan ada. Jangan kata kawan, adik-beradik pun bila jadi macam ni dah tak tolong apa. Family kau cakap kalau untuk alung dia pun takkan bayar. Lagipun bukan dia pun, bukan kau yang bermasalah. Kau terpaksa pinjam kat kawan-kawan, kat company untuk settle macam ni je. Memang kau ada yang tu saja. Cik kata kena 60,000 lebih. Masa tu macam, ya Allah. Berapa alung settlement tu? Semua Semua tadi berapa tadi? 60. 13 orang 13 orang alung. 13-14 macam tu. Sebab banyak sangat kau macam dah tak boleh nak ni. Ada tak tuan pinjam daripada seorang alung tu macam 2 kali 3 kali pinjam, ataupun memang seorang tu maksudnya 15-14 tu
alur pinjaman yang berlain-lain ataupun masih juga pinjam dengan alur yang sama? Ada 2-3 orang alur yang sama. Banyak kali pinjam dengan dia orang. Kali kedua, pertama dia letak nama dia, yang hak satu alur lah. Pertama pinjam atas nama dia, kedua dia buat pinjaman atas nama kak. Okey, so kerana akak punya pinjaman asing kalau akak punya berapa alur yang digunakan nama akak? Satu alur, yang lebihnya tu memang nama tuan sendiri. Macam mana tuan boleh terniat nak guna nama isteri? Itu tak ada mentally dah fikir apa, fikir buat banyak nak cari duit, fikir sebab nak buat pinjaman, nak settle kan masalah ni semua. Itu tak boleh dah fikir apa. Bila buat pinjaman ni tak boleh nak settle juga. Tak boleh dengan alur ni, memang takkan boleh. Sebab dia memang tak boleh nak bayar. Dia takkan mampu nak bayar. Okay, macam last yang tuan pinjam bulan 7, maksudnya bulan lepas lah, ada tak tendensi untuk tuan nak pinjam lagi? Kan bila dengar settlement 60,000, at least lah 90,000, ada tak tuan macam tak ada jalan, ni juga jalan, maksudnya tuan akan pinjam sekali lagi? Memang tak ada. Nanti yang untuk berkenaan dengan settlement apa semua, nanti tuan dengan puan berurusan dengan kita punya pegawai lah kan. Cuma yang ni saya nak minta izin, kalau boleh kita buatkan video untuk awareness, tapi muka tuan dengan puan memang kita orang akan blur. Boleh ya?